Belum actually. Ada Okay. recording in progress pula dah. Aha, okay. Okay. In center ada Malam-malam apa ni? Okay, dekat center ada Puan Fakria. Puan boleh datang center, siapa? Puan. Cik Pai, Fakaria. Fakaria. Lama tak jumpa Fakaria. You're welcome to come to center. Dia Itulah lagi malam-malam student. buta nak pergi susah sikit. Okay. It's okay. Okay, we hope Allah help us. May Allah is everything. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tadi saya ulang kaji pelajaran tempoh hari. Okey. Jadi minggu lepas kita dah pergi kepada beberapa tak banyaklah kita belajar sikit. Okey, tadi saya perkenalkan nama-nama huruf hijaiyah. Okey, huruf hijaiyah ni macam manusia. Dia ada nama, bentuk tulisan dia dan kita perlu hafal nama huruf ni supaya kita boleh baca Al-Quran. Sebab ada huruf-huruf ni kita pakai di awal surah. Kemudian antara 29 huruf, hanya huruf Zai sahaja yang ada 3 nama. Okey, dikenali sebagai Zai, Za, Za. Okey, manakala huruf, kalau lihat, nanti kalau Puan ada buku boleh rujuk dekat bawah. Ada apa ni? Nama huruf yang kecil seperti dekat skrin. Kalau dia ada Hamzah, dia ada 2 nama. Sebagai contoh, huruf Ba. Ba juga dikenali sebagai Ba. Okey, huruf yang ketiga kalau tengok satu lekuk 2 titik huruf Ta, dia ada 2 nama, Tak nama kedua dia. Dan huruf keempat, baris pertama tu huruf Sa, dia ada 2 nama, nama kedua dia Sa. Okey, manakala huruf yang ada satu nama baki dia. Jadi huruf Zai hanya ada 3 nama, Zai, Za, Za. Huruf yang ada Hamzah dia ada 2 nama, Ba, Ba, Ta, 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 Sa, Sa. Yang lain adalah satu nama, sebagai contoh huruf Alif, Jim, Dal, Sin. Ini huruf-huruf yang ada satu nama. Kemudian saya masuk pada pelajaran yang kedua. Okey, kita pergi sedikit pelajaran kedua yang paling mencabar. Ini perlu hafal sedikit. Makhraj huruf ataupun sebutan huruf. Setiap huruf keluar daripada tempat yang berbeza. Bentuk berbeza, sebutan pasti berbeza. Okey, dia ada 5 bahagian yang utama, iaitu bahagian bibir. Apabila bibir bergerak akan menghasilkan beberapa sebutan huruf. Kemudian kita akan pergi pada bahagian lidah. Lidah pun macam tu juga. Okey, yang ketiga rongga mulut, keempat kerongkong dan yang kelima rongga hidung. Jadi minggu lepas kita dah pergi kepada bahagian rongga mulut. Okey, rongga mulut yang dalam mulut tu tempat terhasilnya bunyi mat ataupun bacaan panjang. Dan ia melibatkan 3 huruf, alif, waw dan juga ya. Okey, bila kita baca huruf alif. Alif ni huruf mat dia akan menjadikan panjang bunyi a. Cuba baca a. Okey, bila kita bunyi a tu betul. Okey. Dia rasa dalam mulut tu bergetar. Okey, kalau kita baca a pendek tak ada, dia kena panjang. Itu sebab bunyi mat tu kena panjang. Okey, baru kita rasa getaran tu dalam mulut. Huruf waw sama juga. Huruf waw bunyi mat dia adalah u. Okey, bila kita baca u rasa. Sebab sebutan dia datang daripada dalam mulut. Dan yang terakhir huruf ya. Okey, ya sebutan bunyi dia adalah i. Okey, bila rasa ke Puan Fatimah? Rasa. Iya. Okey. Betul. Jadi bunyi bacaan mat ataupun panjang ni pada rongga mulut. Kemudian minggu lepas juga kita lihat pada bahagian kerongkong. Okey, bahagian kerongkong dekat sini kat leher kita ni. Okey, ada 6 huruf. Kita panggil 6 huruf ni huruf-huruf halki. Okey, bila kita nak sebut 6 huruf ni, kerongkong kita akan bergetar. Dan kerongkong tu kita pecahkan kepada 3 bahagian. Yang paling bawah sekali kita panggil dia sebagai pangkal kerongkong. Okey, pangkal kerongkong tempat terhasilnya sebutan huruf hamzah dan juga huruf ha. Jadi 2 huruf ni mudah. Okey, angin tu daripada perut dia sampai dekat kerongkong bawah sini pangkal. Kalau untuk huruf hamzah a i u. Dia ada getaran dekat situ. Manakala huruf ha, hi, hu. Okey, dia tak ada kena-mengena dengan bibir, dia tak ada kena-mengena dengan lidah. Okey, dia bergetar di situ
dia akan menghasilkan sebutan dua huruf hamzah dan juga ha. Okey, kita naik sikit. Angin tu dia tertahan di bahagian tengah kerongkong. Akan menghasilkan dua lagi sebutan huruf, iaitu huruf ain dan juga huruf ha. Jadi nak sebut dua Ha. huruf ni, okey, dia dah mula mencabar. Untuk huruf ain dibaca tekan tengah-tengah kerongkong. A, I, U. A, I, U. Okey, Betul. jangan ambil mudah. Kalau ambil mudah dia jadi hamzah dekat bawah. A, I, U. Hmm. Okey, jadi hamzah mudah. Ain sedikit mencabar kerana kita Ha. tekan tengah-tengah Ha. kerongkong. Okey. Dalam bahasa Melayu kita tak pakai sangat bahagian kerongkong ni. Okey. Kita biasa bahagian bawah. Huruf ha sama juga. Itu beza ha bulat dengan ha yang ni. Okey. Ha yang tengah-tengah ni kena keluarkan angin dulu baru ada bunyi. Ha, hi, hu. Ha. Betul. Ha. Okey. I, Kalau U. angin tak keluar, okey, dia jadi berat dekat bawah. Okey. Sebab dua huruf ni sebutan dia dekat-dekat. Okey. Seterusnya, it's okay. Ni macam menyanyi juga Ustazah. Ah, ah. Kalau menyanyi itu dia ambil daripada bawah, daripada perut untuk bunyi. Keluar. Saya tak pandai seni suara. Minta Saya tak maaf pandai lagi. menyanyi. Betul. Okey. Benda ni lebih kurang lah macam seni suara. Okey. Jadi kita jalan seterusnya. Okey, dekat bawah. Okey, kali ni angin tu tertahan di bahagian kerongkong. Hujung kerongkong ni macam nak keluarkan kahak. Okey, akan menghasilkan sebutan dua huruf. Okey, Oh, huruf oh. ghin dan juga huruf kha. Itu Hmm. dibaca huruf ghin. Gha, ghi, ghu. Oh. Oh. Ku. Dia pakai tekak kita sikit. Huruf kha sama juga. Okey, Oh. dibaca Oh. kha, khi, khu. Ho. Ki. Ku. Itu. Kena keras. Ho. Oh. Macam Ah, nak kehak itu. Hmm. betul. Macam nak keluar kahak gitu. Dia tak boleh ambil mudah. Kalau ambil mudah dia jadi huruf ha. Okey. Ho. Hmm. Kha. Akhir. Akhir. Akhirat tu perkataan yang kita pakai. Akhirat. Ha, Hmm. ha. Okay. Okay, jangan baca akhirat. Kalau baca akhirat, itu huruf ha. Okey. Dia jadi mencabar sebab dia duduk di kerongkong sini. Okey, macam nak keluar kahak. Okey, itu dia bahagian kerongkong, tiga bahagian. Bawah sekali pangkal kerongkong hamzah ha. Kita naik tengah-tengah kerongkong ain ha dan hujung kerongkong ghin kha. Nama saya Fakhriyah. Fakhriyah. Betul, huruf kha di situ. Okey, nama saya Hajar. Ha pakai ni. Ha yang tengah-tengah. Okey, kita tengok. Ni saya ada maklumkan. Jangan tertukar antara sebutan alim jadi tahu. Alim. Kalau kita mudahkan, dia jadi pedih. Okey, alhamdu. Lembutkan huruf ha. Jangan baca alhamdu. Kan daripada segala puji jadi segala binasa. Itu yang Al-Fatihah lembutkan huruf ha. Alhamdu. Okey, kemudian sebutan 6 huruf ni kena jagalah. Okey, kita pergi pada bahagian lidah. Masih lagi kalau pada buku muka surat 3. Okey, bahagian yang kedua makhraj. Lidah paling banyak sekali huruf keluar sebutannya. Okey, yang dalam kita kenali sebagai pangkal lidah. Kita keluar sedikit. Ada bahagian tengah dan tepi. Minggu lepas kita pergi sampai tepi lidah ya. Dan insya-Allah hari ni kalau ada masa kita akan tengok hujung lidah. Okay. Untuk pangkal lidah, tempat terhasilnya dua sebutan huruf ni. Huruf qaf dengan kaf. Okay. Kalau perhatikan pada gambar rajah, sebutan huruf ni dia dekat-dekat. Kerana qaf, lidah yang dalam sekali menyentuh kepada lelangit. Kalau huruf kaf tu dia menyentuh sikit. Jadi kaf ni mudah sebab dia sikit. Qaf ni mencabar. Kita nak naikkan lidah kat dalam tu ke atas. Sebagai contoh huruf qaf. Qoqiqu. Kena tebalkan. Ho. Ki. Ku. Itu. Betul. Kalau huruf kaf ringan. Kakiku kita pakai. Ki. Ku. Ya. Ni kaf kita biasa pakai. Huruf kita jalan. Contoh perkataan qaf. Ki. Qiyamat. Ku. Kubur. Tu antara perkataan huruf qaf.
Huruf kaf kaki kita. Jadi kaf tu huruf mudah sebab yang sikit sahaja menyentuh. Okay, settle bahagian pangkal lidah, kokaf. Okay, kita pergi kat sini jaga-jaga. Bila kita baca, ni kita suka baca lah. Qul huwallahu ahad. Baru jadi katakanlah. Jangan anda ringankan. Qul huwallahu ahad. Qul, jadi makanlah. Okay, nampak? Sebutan berbeza, makna berubah. Daripada qul jadi kul. Yang betul qul, tebalkan ya. Sebab kita baca yang ni selalu dalam solat. Nampak macam mudah kan? Sebab fadilat dia Betul. tinggi. Okay, okay, make sure kita baca yang betul lah. InsyaAllah. Kita baiki sebutan bacaan solat kita insyaAllah. Okay, hidup kita tu lebih baik. Kejap Puan Fakriah tengah tulis. Boleh Okey, seterusnya masih lagi bahagian lidah. Tapi lidah dekat mana? Tengah lidah. Okey, asal lidah kita kat bawah. Bila lidah kita tengah-tengah menjungkit naik, akan menghasilkan 3 sebutan huruf. Huruf jim, shin dengan ya. Okey, kesat sebelah. Okey, jadi nak baca 3 huruf ni, lidah kita automatik naik. Ja, ji, ju. Bila baca ja, rasakan lidah tengah-tengah tu naik ke atas. Dia tak ada kena-mengena dengan kerongkong. Okey. Sama dengan huruf shin. Sha, shi, shu. Ini lebih rasa. Itu beza dia dengan huruf sin. Huruf shin. Sh. Kita nak suruh senyap. Nak bunyi pun kita rasa lidah kita macam ni bengkok dia. Huruf ya. Ya, yi, yu. Sama juga Tengah-tengah lidah, asal dekat bawah, nak sebut je huruf ni dia naik. Tu yang dia jadi garis putus-putus tu. Asal lidah dekat bawah. Okey. Jadi 3 huruf ni pada tengah lidah. Kemudian kita pergi pada bahagian tepi lidah. Okey, asal lidah macam ni, tepi lidah yang ni. Tepi lidah menyentuh gerham. Maknanya bukan bahagian depan lidah, bahagian belakang sedikit. Bukan belakang sangatlah, belakang sikit. Sebab untuk huruf dot, keadaan lidah yang tepi tu sengit menyentuh gerham. Keadaan macam ni. Okay. Saya tunjukkan sedikit, saya contoh. Okay. Asal lidah kita macam ni. Mana saya nak contoh? Okey, kat sini ada. Asal lidah kita macam ni. Untuk huruf dot tu dia datang pada sini bahagian. Boleh tengok. Okey. Dia bukan dekat hujung. Okey, sama ada kiri atau kanan. Lidah kita tu kena sengit sedikit. Saya selesa sebelah kanan. Okey, ada orang selesa sebelah kiri, dia naikkan sebelah kiri. Dia salah satu, bukan dua-dua ya. Jadi tepi lidah kita baca dobidu. Dodidu. Dodidu. Bila kita sebut huruf dot, tepi lidah kita tu kena garham, dia akan ada sedikit pelat. Dobidu. Dodidu. Kita baca Al-Fatihah. Waladdo. Jangan baca walado. Dia bukan depan ya. Dia bukan do pintu tu. Do pintu tu dia pelat sikit. Bo. Okey. Waladdallin. Itu cara sebutan huruf dot. Bo. Okey. Kita baca duha. Wadduha. Dia ada huruf dot di situ. Okey. Itu untuk bahagian makhraj tepi lidah. Kemudian untuk huruf lidah, settle bahagian tepi. Okay. Ini dia bahagian hujung lidah. Okay, tadi lidah mula-mula kita pecah pada 4. Pangkal, tengah, tepi, hujung. Rupanya hujung ni ada pecahan lagi. 4 lagi bahagian. Okay. Lidah ada lagi 4 bahagian. Okay. Lelangit. Mana hujung lidah tu dia naik, menjungkit, kena lelangit. Kemudian dia turun sikit, pergi gusi atas. Dia keluar antara 2 gigi dan gusi bawah. Okey. Kita tengok. Nanti saya hantar. Ibu kelas tersalah angkat pula. Anak saya call. Okey. Okey, nanti saya hantar gambar yang ni.
Okey, untuk huruf, okey, sebutan makhraj bagi hujung lidah ke lelangit. Boleh rujuk muka surat yang tu. Ada point dia dekat bawah Cik Sani. Puan Fakriah. Cuba baca. Apabila hujung lidah, muka surat yang sebelah atas tak? Muka surat sebelah yang sebelah kiri ni je. Muka surat 3 ke 4? Muka surat berapa ni? Betul, bawah sekali. Cuba bacakan. Keluar daripada tengah lidah yang diangkat ke langit-langit keras, huruf jim. tak, itu bawah. Itu yang atas. Saya nak bawah sekali. Keluar daripada hujung lidah yang ditekankan ke langit-langit keras. Ya, betul. Sebelah hadapan Ya. huruf lam, nun dan ra. Betul. Terima kasih. Jadi dalam buku ada huraian kecil dekat bawah. Dia kata keluar daripada hujung lidah, okey, yang ditekankan kepada lelangit kelas. Okey, macam inilah. Kalau tengok dalam gambar rajah tu yang saya bulatkan, dia menjungkit sedikit. Okey, kena lelangit akan menghasilkan 3 sebutan huruf ni. Huruf nun, lam dengan ra. Kita test huruf nun. Na, ni, nu. Bacakan. Na, ni, nu. Rasa tak lidah tu ke atas. Ni saya boleh nampak. Kalau yang lain saya tak boleh nampak. Na. Langit Dia pergi Na. ke langit. Na. Na. Betul. Ni. Cuba jangan kasih dia Ni. naik. Kakukan dekat bawah. Tak ada, tak ada. Dia tak boleh. Okey, macam kaku saya buka mulut. Tak kasih lidah tu gerak ke atas. Tak pergi mana-mana. Takkan ada bunyi na. Sebab dia perlu naik ke lelangit. Sama juga dengan huruf lam. La, li, lu. Ni lebih nampak. Okey. Rasa Puan Fatimah dia pergi ke atas lidah tu macam ni? Lidah saya ni pendek sebab hari tu accident terpotong. Cuba sebut. La. Lepas tak? La, li, lu. La, li, lu. Betul. Boleh? Dia naik dulu baru ada bunyi. Itu maksud dia. La, li, lu. Itu. Betul. Li, Ada lu. sebutan dia. Okey, nikmat Allah berikan Huruf ra sama juga. Okey, ra, ri, ru. Ro, ri, ru. Okey, sebutan tak ada masalah. Dia masih menyentuh langit. Okey. Jadi dia perlu Ro, naik. Dia perlu naik baru ada bunyi. Itu cara kita bezakan 3 huruf ni dengan huruf-huruf lain. Okey, kita jalan lagi. Selepas hujung lidah ke lelangit, boleh rujuk muka surat seterusnya, muka surat 5. Okey. Hujung lidah Kena minta buku ni lah Ustazah. Saya tak ada buku. tak apa. Nanti saya minta center hubungi Puan untuk dapatkan buku macam mana. Hello. Hello, ada. Ada, saya ada. Ada. Nanti saya maklumkan center untuk hubungi Puan untuk dapatkan buku. Okey. Kita tengok seterusnya. Hujung lidah menyentuh gusi atas. Encik Sani boleh bacakan poin dekat bawah? Yang pertama, poin dekat bawah. Yang pertama. Ya, yang pertama. Kedua daripada hujung lidah yang ditekankan pada gusi, gigi, gunting, sebelah atas, to, dan ta. Okey, terima kasih. Jadi dalam buku tu huraian dia panjang sikit. Dia kata, keluar daripada hujung lidah menyentuh gigi gunting. Gigi gunting tu gigi apa? Gigi kacip. Ni dia translate betul-betul bahasa Arab. Gigi kacip mana? Gigi depan kita yang gigi arnab tu. Okey, apabila hujung lidah kita menyentuh gusi, tu saya kata kat sini paling mudah gusi atas. Okey, akan menghasilkan 3 sebutan huruf. Huruf ta, dal dengan to. Tak sama dengan nun lam tu, dia jatuh sikit bawah. Kita test. Ta, ti, tu. Cuba sebut. Sati. Tati, tu. Rasa tak lidah tu kena kat gigi? Tati, tu. Ya. Dia kena ke gigi sikit. Beza dengan nun tadi. Nun tadi dia dalam. Kita tak rasa kena gigi. Nah, dia tak rasa kena gigi. Na, ni, nu. Jadi huruf ta, hujung lidah kita kena gusi atas. Huruf dal. Ini huruf dal kena jaga-jaga sebab dia pelat. Da, di, du. Da, di, du. Itu. Okey. Cuba lagi sekali bawahkan sikit. Kasih kena dekat gusi atas tu rasa kena gigi sikit. Da, di, du. Da, di, du. Baru jadi. Jangan sebut da, di, du. Bahasa Melayu di kita dia kena lelangit.
Saya tak nak dia kena lelangit. Anda jatuhkan sikit, kasih kena gusi gigi Gusi. atas. Betul. Didu. Didu. Itu dia pelat. Budak-budak duduk-duduk. Orang Arab dia akan cakap. Budak-budak duduk-duduk. Anak saya dia tak duduk lah. Dia gelak. Okey. Huruf to sama juga. Huruf to bila nak sebut. Okey. Hujung lidah menjungkit ke gusi atas. To, ti, tu. Tebalkan sikit. Titu. Ti pun kena tebal. Ti kena Walaupun buka banyak. mulut ke ti. Titu. Okey, mulut memang akan terbuka lah. Sebab lidah kita naik ke atas. Kita nipis, po tebal. Beza dia, sebutan satu nipis, satu tebal. Tempat sama. Okey. Kalau tak percaya, cuba letak lidah kat bawah. Jangan kasih dia naik. Boleh tak bunyi ta? Tak ada. Okey, dia tak akan ada. Kita perlu naikkan kena gusi atas. Okey. Selesai bahagian gusi atas, kita tengok seterusnya. Okey, jap. Okey, masih lagi bahagian makhraj huruf lidah, bahagian lidah. Tapi kali ni hujung lidah tu menekan ke gusi bawah. Cuba bacakan poin kedua, Puan Fakri ya. Keluar daripada hujung lidah yang ditekankan pada gusi gigi gunting sebelah bawah huruf sod, sin dan zai. Okey, terima kasih. Jadi, dia maklumkan dalam buku huraian tu apabila hujung lidah menyentuh gusi bawah pula. Okey, dia masih mengekalkan gigi gunting. Okey, kita ada dua gigi gunting. Gigi yang nak koyakkan makanan ya. Bukan hancurkan pakai garham. Okey, gigi yang kat bawah tu, hujung lidah pergi gusi bawah akan menghasilkan 3 sebutan huruf. Huruf zai. Za, zi, zu. Ini sudah dalam. Zazizu. Zazizu. Jangan keluar lidah. Kalau orang tu rongak, dia tak ada gigi, dia kena buat gigi palsu. Betul? Kalau tak ada jadi masalah nanti bila nak sebut. Dia tak ada yang menekan. Zazizu. Jadi dalam Islam, kalau orang tu tak ada gigi, dia perlu buat gigi palsu. Hukum dia harus sebab dia nak mengaji dengan betul. Okey. Tapi Cik Sani okey, tak ada masalah. Sebetul okey. Okey. Okey, kita tengok huruf sin. Ni huruf sin beza dengan huruf shin. Sin ni mudah kerana hujung lidah tu menyentuh gusi bawah sahaja. Sa, si, su. Sasisu. Lidah tak keluar, dia dekat dalam. Huruf sod. Okey, huruf sod tebalkan sedikit. So, si, su. Sosisu. Betul. Okey, hujung lidah menyentuh gusi bawah. Okey, selesai bahagian hujung lidah gusi bawah, kita ada satu lagi bahagian, masih lagi lidah, iaitu lidah antara dua gigi. Puan Cik Sani boleh bacakan huraian yang terakhir? Keluar dari lidah dikeluarkan sedikit antara hujung dua gigi gunting atas dan bawah huruf zo, za dan sa. Okey, terima kasih. Jadi dalam buku huraian dibagi tahu kat situ, apabila lidah kita keluar sikit antara dua gigi gunting atas dan bawah, gigi arnab tadi itulah. Okey, lidah mesti keluar sikit seperti dalam gambar rajah. Sikit je, jangan banyak-banyak. Okey, akan menghasilkan sebutan 3 huruf sa, zal dengan to. Jadi 3 huruf ni lidah kena keluar. Kalau tak keluar, dia boleh tukar jadi huruf lain. Okay? Bila huruf berubah, makna juga boleh berubah. Okay, kita test huruf sa. Keluarkan lidah. Sa, si, su. Sasisu. Okey. Macam mana kita nak keluarkan lidah? Kalau susah dia nak keluar. Okay? Tips saya pada pelajar saya, gigit sedikit hujung lidah. Dia akan rasa sakit. Yang sakit tu keluarkan. Okey, jangan gigit banyak. Gigit sikit je. Sa, si, su. Sasisu. Si juga lidah keluar, su pun lidah keluar. Okay, perlu ke lidah keluar? Perlu. Kalau tak keluar, dia jadi huruf sin. Huruf sin, sa, si, su. Sasisu.
Yang ni lidah keluar. Itu beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey, bahasa Melayu kita sebut selasa. Selasa lidah dalam. Okey, bila Salasa. kita nak solat maghrib, salasa, 3. Lidah kena keluar. Salasa. Okey. Bunyi dia pelat sedikit kerana lidah keluar. Salasa. Sama juga dengan huruf zal. Okey, zazizu. Zazizu. Siratal ladzi, keluarkan lidah. Siratal ladzi. Macam tak keluar je. Kalau tak keluar dia jadi huruf apa? Dia jadi huruf zai. Siratal ladzi. Ini lazy ni, nak keluar lidah. Dia siratal ladzi. Siratal ladzi. Baru ada pelat dia. Jadi buat-buat sebut supaya lidah kita biasa. Tengah duduk-duduk saja ke, memandu ke, masak ke, siratal ladzi. Sebab kita nak baiki. Sebab lidah kita tak biasa. InsyaAllah bila dah banyak kali buat-buat sebut, melatih sebutan lebih baik. Sama juga dengan huruf Dha. Lidah kena keluar, cuma tebalkan sedikit bunyi. Dha-dhi-dhu. Bacakan. Zazizu. Betul. Kita semayang zuhur. Usolli fardu usolli fardu zuhri. Lidah kena keluar. Zu. Zuhur. Zalim. Itu antara perkataan yang menggunakan huruf Dha. Okey. Kalau tak keluar apa jadi? Dia boleh jadi huruf zal. Huruf zai. Huruf zai. Okey. Jadi 3 huruf ni jaga-jaga. Lidah kena keluar. Kalau tak dia berubah jadi huruf lain, makna pun boleh berubah. Jadi saya teruskan. Kejap. Okey, settle sudah bahagian lidah. Okey, cuba tengok dekat skrin sebentar. Okey, ini ada beberapa potongan ayat dalam surah Al-Baqarah. Permulaan surah. Okey, kita cuba latih membaca. Yang pertama ada 1, 2, 3. Huruf sa 2, huruf zal 1. Masaluhum. Bacakan ikut saya. Boleh. Masalukum. Boleh. Kamasalil ladzi. Lidah keluar 2 kali. Kamathalil ladzi. Boleh cantik. Bawah kotak kedua di sini. Huruf Dha ada di situ. Zulumatil. Bacakan. Zulumati. Lagi sekali. Lidah keluarkan. Zu. Tebal. Zulumatillah. Zulumatillah. Okey. Lidah keluar tebal di situ. Sama juga dekat bawah. Huruf Dha. Okey. Zulumatun. Bacakan. Zulumatun. Okey, cantik sudah sebutan. Cuba tengok huruf kotak yang keempat di sini, sebelah kiri sekali. Adhanihim. Za keluar lidah. Azanihim. Okey, kenapa kotak ni di sini? Saya tak pasti. Tapi kita cuba sahaja baca huruf ha dengan huruf to tu. Wallahu muhi lembut. Tubi. Kan? Wallah. Tak apa, saya potong pendek dulu. Wallahu. Wallahu. Okey, jangan baca wallah, tak boleh tebal. Wallahu. Wallahu. Okey, perkataan Allah, lam kepada ha kena panjang. Jangan baca wallahu, tak sedap. Wallah, dia ada alif tersorok antara lam dengan ha. Okey, kemudian muhi ha lembut. Tum masuk bunyi mim. Muhitum bih. Muhitum bih. Tebalkan huruf to. Muhitum bih. Okey, bawah ni huruf zal ni di sini. La zahaba. La zahaba. Lagi sekali zal lidah keluar. La zahaba. La zahaba. Okey, itu dia latihan bacaan huruf sa, wa dengan huruf
Zal. Okey. Kita jalan lagi. Tengok apa ada. Sekejap. Okey. Jadi, ni. Dekat buku dia keluarkan satu-satu. Saya keluarkan sekali untuk bahagian yang kedua, bahagian lidah. Okey, lidah paling banyak makhraj sebutan hurufnya, 18 huruf. Lebih daripada separuh huruf-huruf hijaiyah, sebutannya datang pada lidah. Okey, minggu lepas kita tengok pangkal, qaf, kaf dalam di situ. Kita naik sikit, pergi tengah lidah, jim, shin dengan ya, tepi lidah, dot. Dan hujung lidah hari ni kita tengok. Okey, hujung lidah ada 4 bahagian. Okey, nanti saya ambil gambar, hantar dalam grup insyaAllah. Atas sekali lelangit, nun, lam dan ra. Okey, lidah menjungkit tinggi. Bawah sikit kita jatuhkan. Akan menyentuh gusi atas. 3 huruf ta, dal, to. Kemudian lidah keluar. Ni penting. Keluarkan lidah sedikit. Huruf ta, zal dengan zo. Dan hujung lidah ke gusi bawah. Ni tak banyak sangat usaha. Kat bawah je dia duduk. Huruf zai, sin dengan sod. Jadi itu dia 18 huruf. Makhrajnya ada pada lidah. Okey. Jadi saya teruskan. Settle bahagian lidah. Kita tengok bahagian bibir. Okey, muka surat seterusnya. Okey. Okey, muka surat sebelah kiri tu tadi. Puan. Okey. Nombor dia. Nombor 1. Potong letak nombor 1. Kat sini. Dekat bibir tu muka surat sebelah. Yang sebelah kiri. Atas tu dia tulis nombor berapa tu? Potong letak nombor 1. Bibir. Okey, bahagian 1 ya. Jadi, apabila bibir bergerak akan menghasilkan beberapa sebutan huruf. Cik Sani boleh bacakan huraian dekat bawah yang pertama? Keluar daripada bahagian bibir huruf fa, Lagi? waw, dan mim. Okey, untuk dalam buku dia keluarkan terus. Okey, ada 4 huruf makhraj ataupun sebutannya daripada bahagian bibir. Waw, fa, mim dengan ba. Okey, tapi saya pecahkan lagi kepada beberapa bahagian supaya lebih jelas sebab gambar dekat situ berbeza. Okey, yang pertama bibir tu renggang ataupun kita panggil dia terbuka. Untuk bibir yang terbuka, kita tengok dahulu bahagian huruf waw. Okey, waw bagaimana? Bibir yang terbuka tu kena muncung. Bila bibir muncung akan menghasilkan sebutan huruf waw. Waw, wi, wu. Automatik dia muncung. Okey. Kau berapat. Bunyi waw tak lepas. Tak ada. Okey. Jadi untuk huruf waw perlukan bibir muncung. Wow, wiwu. Okey. Kemudian huruf fa. Okey, huruf fa ni ingat arnab. Kita akan jadi arnab sekejap. Kerana apa? Gigi atas menyentuh bibir bawah. Fa, fi, fu. Pa, fifu. Pa, fifu. Jadi huruf fa ni selalu orang baca pa. Dia bukan huruf pi. Pi tu rapat. Dia tidak. Itu dalam cerita P. Ramlee tu. Fening, fening. Okey. Dia ambil daripada Jawi. Asal bahasa Arab tak ada huruf pi. Okey, tu yang dia buat cerita fening, fening. Kerana huruf fa gigi atas menyentuh bibir bawah macam arnab. Pa. Jangan baca pa. Rapat bibir tu salah. Okay, huruf fa. Macam sa. Fatimah lah. Fatimah. Betul. Fatimah. Fa huruf F. Kan kalau aku panggil Fatimah, Fatimah pelik pula kan. Itulah dia. Ada juga orang panggil Fatimah. Sebab sebutan huruf fa tu ataupun huruf F tu salah. Ya. Okey. Jadi itu dia bibir renggang huruf waw dengan fa. Okey, manakala bibir rapat. Okey, bibir rapat 2 huruf mim dengan ba. Ba. Jadi nak bunyikan mimba. Mimma, mimu, automatik dia Mimba. Okey. Mimba. Mim. Ba pun sama juga. Mim. Ba, bi, bu, automatik. Dia rapat dulu baru ada bunyi. Okey. Ba, pi, bu. Kalau dia tak rapat, dia tak jadi. 2 huruf ni tak ada masalah. Kalau orang ada masalah bibir ya. Okey, saya pernah buat, saya pergi dentist. Okey, dia pergi bius. Lepas tu saya punya bibir kepas. Tengah hari tu saya nak mengaji susah. Okey.
Jadi ini dia bahagian bibir yang rapat menghasilkan sebutan huruf mim dan juga ba. Itu dia makhraj bagi bahagian bibir. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada Okey, jadi ni kena banyakkan latihan. Yang ni kena hafal sedikit. Sebab apa? Nanti dia ada kena mengena dengan hukum tajwid lain. Okey, saya pergi bahagian terakhir. Ada masa sedikit. Saya ambil masa sedikit. Okey, untuk bahagian rongga hidung. Okey, rongga hidung tempat terhasilnya bunyi dengung. Jadi bunyi dengung tu datang pada huruf nun dan juga mim. Okey, tadi naninu tu untuk sebutan huruf. Ini tidak Ini untuk bunyi dengung. Jadi bila mengaji kadang-kadang kata dengung, dengung, dengung. Dengung tu apa? Bila kata hukum ni ada dengung, automatik kita ingat pada hidung. Okey, sebagai contoh kita cuba bunyikan huruf nun, dia punya dengung dia en. Cuba baca en. Okey, kena baca panjang sekurang-kurangnya 2 harakat. Kalau baca pendek tak jadi. Okey. Jadi jangan kedekut dengung. Dengung sekurang-kurangnya 2 harakat minimum. Makna dia boleh pergi lebih. Lebih panjang lebih baik. Okey. Kemudian huruf mim. Huruf mim cuba rasa ada tak getar kat hidung? Vibration ada. Ada vibration. Mesti getaran. Sana bunyi dengung datang pada bahagian hidung. Ya, jadi kata hukumnya ada tak? Hukumnya ada dengung. Jangan terpinga-pinga pula dengung kat mana nak bunyi. Okey, automatik. Bila kita sebut dengung datangnya di hidung, tolong panjangkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan kedekut dengung. Itu masalah pada kita. Selalu orang baca kedekut dengung. Tak cukup. Okey, lebih panjang, lebih cantik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada, saya minta maaf masuk lambat sikit Ustazah. Tak Tadi apa tak. Saya minta maaf dengan Puan sebab masalah internet tadi. ada sikit, ada tak apa. Maaf. Tapi buku nanti dia orang hantar buku kat saya tak ada. Saya ada tamhid je. Okey, tak apa. Alex Center know about your book. We'll Okey, help thank you you. Terima insya-Allah. kasih. Okey, so kalau tak ada soalan, saya habiskan kelas kita dengan Al-Fatihah. Saya habiskan kelas kita dengan doa. A'udzubillahi Okey. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya pemimpin petunjuk dan rahmat. Ya Allah ya Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang terlupa. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentangnya. Rezekikan kami membaca Quran sepanjang malam dan siang dan jadikanlah Quran ini hujah bagi kami, wahai Tuhan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum dan selamat berpuasa. Jumpa insya-Allah lagi. Amin. Okey. Assalamualaikum Puan.